Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi ialah Nubatrisha Dalilah binti Muhammad Zainuddin S67213 dan hari ini saya ingin membentangkan MPU 3312 Apresiasi Alam dan Warisan Laut Citra Lestari. Saya ingin membentangkan 3 elemen citra yang telah saya pilih, iaitu citra komunikasi, citra sukan dan rekreasi dan citra seni dan budaya. Bagi citra komunikasi, saya telah menyertai 2 aktiviti, iaitu Majlis Perasmian dan Peringkat Akhir Young Disabilities Challenge 2022 dan Minggu Jalinan Ukhuwah sesi 2022-2023 yang telah diwajibkan bagi semua mahasiswa tahun 1 Sarjana Muda Perakaunan UMT. Sepanjang majlis ini berlangsung, saya amat kagum dengan persembahan para finalis yang telah berjaya melontarkan kata-kata semangat buat para penonton. Mereka sedikit pun tidak berasa takut dan tetap meneruskan persembahan mereka dengan penuh keyakinan. Saya masih ingat lagi seorang finalis, iaitu Hidayah dari Universiti Malaya yang mempunyai cerebral palsy yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berjalan dan hanya duduk di kerusi roda, tetapi dia berjaya untuk menaiki bukit, dan ini menunjukkan bahawa orang kelainan upaya pun mampu untuk mencapai cita-cita mereka, apatah lagi kita yang cukup sifat ini. Program ini telah memberi banyak pengajaran kepada saya untuk tidak berputus asa dalam melakukan apa sahaja yang kita mahukan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Program YDC ini telah berjaya untuk mencapai objektifnya, iaitu memberikan peluang kepada para mahasiswa dan mahasiswi OKU untuk menunjukkan bakat mereka yang mungkin tidak kesampaian bertanding secara terbuka. Program ini juga dapat memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswi OKU untuk menyertai pertandingan sebegini seperti golongan biasa. Apa yang saya perolehi setelah menyertai program ini ialah saya kagum melihat para peserta yang tidak berputus asa kerana mereka mempunyai pendirian hidup yang teguh walaupun mereka mempunyai kekurangan dari segi mental dan fizikal. Minggu Jalinan Ukhuwah sesi 2022-2023 pula telah memberikan saya banyak ilmu pengetahuan baharu mengenai perakaunan secara dengan lebih mendalam. Kehadiran wakil daripada Teaching Accounting Firm TAF dan SMP SCCA Industri SAI telah memberi saya maklumat yang sangat berguna dalam menentukan hala tuju saya di UMT ini. Saya juga dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang HIZAC dan fungsi kelab dalam membantu para pelajar dalam bidang sukan, akademik, kebajikan dan kebolehpasaran pelajar. Sebagai seorang pelajar baharu Sarjana Muda Perakaunan di UMT, program ini amat memberikan manfaat yang besar kepada saya. Melalui program ini, saya dapat mengetahui tentang badan-badan yang bertanggungjawab di dalam bidang perakaunan di Malaysia. Sebagai contoh, bagi menjadi seorang akaunten yang bertauliah, seseorang itu perlu bekerja dalam bidang perakaunan sekurang-kurangnya 3 tahun bagi mendapat pengiktirafan daripada pihak MIA, iaitu Malaysian Institute of Accountants. Selain itu juga, wakil daripada SCCA telah memberi penerangan berkaitan dengan SCCA untuk membantu para pelajar menentukan pilihan mereka bagi masa hadapan. Tidak lupa juga kepada para alumni yang baik hati untuk berkongsi pengalaman mereka di UMT dan kerjaya mereka sekarang bagi menyuntik semangat para pelajar. Minggu Jalinan Ukhuwah sesi 2022-2023 telah berjaya untuk mencapai objektifnya, iaitu untuk memberi pendedahan tentang program akademik yang disediakan kepada para pelajar Sarjana Muda Perakaunan UMT dan untuk membentuk satu ikatan silaturahim dan persaudaraan antara pelajar baharu dan pelajar senior. Saya dapat berkatakan bahawa terdapat satu aktiviti, iaitu ice breaking, di mana para senior berkongsi tentang pengalaman mereka dan memberi nasihat kepada para junior. Seterusnya, bagi citra sukan dan rekreasi pula, saya telah menyertai program 1000 Liga Kejohanan Sukan Orientering Daerah Kuala Nerus yang telah berlangsung pada 5 November 2022 di Kompleks Sukan UMT dan program Sukaneka It's Game Time yang telah dianjurkan oleh Kelab My Agrosis UMT pada 17 Disember 2022. Program 1000 Liga ini merupakan program pertama yang saya sertai setelah bergelar mahasiswi UMT dan ia juga merupakan program monitoring pertama saya. Saya tidak menyesal apabila menyertai program ini kerana saya dapat mengetahui selok-belok di sekitar UMT dan saya juga dapat meluangkan masa bersama rakan sebilik. Selain itu, saya juga dapat belajar cara untuk menggunakan aplikasi iOrienteering dan ini akan memudahkan saya jika saya mahu menyertai program sukan ini di masa akan datang. Saya juga berjaya untuk menemui kesemua checkpoint yang ada dan ini telah membuktikan bahawa program ini berjaya untuk mencapai objektifnya, iaitu mengajar para peserta untuk menggunakan peta dengan betul.
Pula, saya juga berjaya mendapat tempat ke-6 dengan masa sebanyak 1 jam dan 3 minit. Program Sukaneka Escape Time pula memberi peluang kepada saya untuk melibatkan diri dalam kerja berkumpulan. Antara aktiviti yang dianjurkan ialah mencari nombor di dalam tepung, di mana saya berjaya untuk mencari nombor di bawah masa 30 saat. Kumpulan saya telah mendapat tempat pertama di dalam aktiviti meneka lukisan yang telah dilukis sambil menutup mata kerana kami semua berjaya meneka 3 lukisan di bawah 1 minit sahaja. Akhirnya, kumpulan kami memegang gelaran naik johan dan berjaya membawa pulang sebuah hamper yang berisi makanan. Tidak lupa juga, kami perlu membuat sandwich dengan bentuk yang menarik menggunakan sardin dan sayur-sayuran yang telah disediakan, dan kumpulan kami bersetuju untuk membuat sandwich berbentuk burung hantu dan kucing. Dalam Sukaneka Escape Time pula, saya dapat memupuk semangat setia kawan dan semangat perkumpulan kerana program ini memerlukan kerjasama yang kuat antara ahli kumpulan. Akhir sekali, elemen citra yang saya pilih ialah citra seni dan budaya. Saya telah menyertai 2 aktiviti iaitu Simposium Gamelan Antarabangsa UMT 2022 dan Malam Tiada Kata Secantik Bahasa Penghormatan buat P. Ramlee. Urus Setia Simposium Gamelan Antarabangsa UMT 2022 telah menjemput kumpulan gamelan Sangga Kirana UTP yang telah mengadakan program perhimpunan gamelan iaitu kolaborasi antara persembahan gamelan dengan beberapa buah sekolah, universiti tempatan, pemuzik profesional serta penyertaan sebuah universiti Gadjah Mada dari Indonesia pada tahun 2018. Saya amat berbesar hati untuk melihat persembahan kumpulan ini kerana mereka nekat untuk mempromosikan muzik tradisional Melayu dalam kalangan mahasiswa. Penari cilik Sri Gelam Ratna Kusuma, Sekolah Kebangsaan Tanjung Gelam telah membuat persembahan buka panggung dan ia menunjukkan bahawa seni muzik tradisional Melayu masih ada di dalam jiwa anak muda. Simposium ini juga merupakan platform untuk perkongsian pandangan berkaitan hala tuju dan perkembangan gamelan masa kini dan akan datang. Malam Tiada Kata Secantik Bahasa Penghormatan buat P. Ramlee, anjuran HEPA ini berjaya untuk menarik minat para mahasiswa untuk menghargai pengorbanan P. Ramlee dalam menaikkan nama seni muzik tanah air walaupun perlu mengharungi pelbagai cabaran. Atas hasil titik peluh Allah Yarham inilah, kita masih dapat mendengar muzik-muzik zaman dahulu pada masa sekarang. Peran HEPA ini telah berjaya berkongsi tentang sumbangan Allah Yarham P. Ramlee kepada seni muzik tanah air. Selain itu, saya juga dapat mendengar persembahan sajak dari staf UMT, syair dari tetamu jemputan, puisi dan persembahan istimewa dari Faizrus Misran. Lupa juga, bagi aktiviti konservasi baja kompos, saya berjaya membuat baja kompos dari sisa makanan. Terdapat 3 fasa iaitu fasa fermentasi, fasa pematangan dan fasa kompos matang. Fermentasi iaitu fasa pertama, saya telah memotong sisa makanan iaitu sayur-sayuran untuk diletakkan ke dalam bin kompos. Selain itu, saya juga telah menggunakan biocatalypose yang berfungsi sebagai perangsang bakteria yang dapat mengurangkan bau sisa makanan tersebut. Kedua pula, saya telah memindahkan sisa makanan yang telah diperam selama 2 minggu ke dalam tong hitam yang telah diletakkan tanah setebal 1 inci sebagai lapisan paling bawah. Saya perlu mengulangi langkah iaitu meletakkan tanah setebal 1 inci, mengisi sisa makanan setebal 2 inci dan meletakkan sekam bakar setebal 1 inci ke dalam tong hitam yang telah disediakan sehingga habis sisa makanan tersebut. Fasa akhir sekali iaitu fasa kompos matang, saya perlu menjemur tanah di bawah cahaya matahari bagi menghilangkan air. Setelah tanah itu kering, saya perlu mengisi tanah tersebut ke dalam botol air mineral 1.5 liter untuk dijadikan sebagai pasu dan meletakkan anak pokok oregano ke dalam pasu tersebut. Saya perlu menjaga anak pokok tersebut sehingga ia membesar bagi menunjukkan keberkesanan baja kompos tersebut. Sahaja daripada saya, sekian, terima kasih.